Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin wal muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin khususan fil Gaza wa fi Filastin وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي رحية وفي بلادنا ماليزيا خاصة وفي كل مكان وفي كل زمان. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita berkumpul pada malam ini untuk duduk seketika dalam satu majlis kuliah, majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis peringatan. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan untuk duduk seketika pada malam ini Allah Subhanahu wa taala hitung dan catat sebagai satu amalan saleh, sebagai satu amal kebajikan yang dapat kita jadikan bekalan untuk kita bawa pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Mudah-mudahan juga dengan panjangnya umur Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri pada kita ni, berbanding dengan sahabat-sahabat saudara mara kita yang sudah pun pergi meninggalkan kita, yakni meninggal dunia. Sama-sama juga kita panjatkan kesyukuran kita bukan sahaja dengan mulut, bahkan menunjuk dan membuktikan rasa syukur kita itu dengan perbuatan, iaitulah melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu yang bermanfaat pada kita untuk sama-sama kita guna sebagai panduan melayari kehidupan atas muka bumi yang sementara ini. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya minta ampun dan maaf pada malam ini kita tak boleh nak start baca kitab lagi. Pasal saya mai daripada duduk tengah kursus ni. Tapi oleh kerana bulan lepas tak boleh mai, bulan ni kena gagah mai juga. Khusus di Harvard pukul 9 sekali lagi ada pula ceramah motivasi dan saya pula kena. Makna dia malam ni kita berhenti awal. Jadi insya-Allah saya nak bacakan satu hadis yang mudah-mudahan memberi manfaat pada kita sama. Hadis yang saya ambil daripada 40 hadis akhir zaman, kitab yang kita duk rajin mengaji, yang dikarang oleh Syekh Fahmi Zamzam, guru pada kita semua. Hadis yang ke-24, tuan-tuan muslimin muslimat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yafidha al-mal wa tazhara al-fitan wa yaksura al-harju. Qalu wa ma al-harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu thumma al-qatlu thumma al-qatlu atau kama qala, rawahu Ibnu Majah. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi. Abu Hurairah ni sahabat Nabi, satu orang yang begitu famous, kita semua pakat kenal Abu Hurairah ni. Bila sebut siapa Abu Hurairah, semua pakat tahu dia sahabat Nabi. Pasal apa? Pasal banyak hadis kita dengar ustaz nanti sebut an Abi Hurairah, an Aba Hurairah, an Abu Hurairah. Kita takat kenal itu takat Abu Hurairah saja. Tapi kalau kita tanya apa nama sebenar Abu Hurairah, tak tahu. Apa nama sebenar Abu Hurairah sebelum dia masuk Islam, lagi tak tahu. Berapa lama dia peluk Islam, berapa lama dia duduk dengan Nabi, tak tahu juga. Berapa banyak ribu hadis dia riwayat, tak tahu. Tapi kalau tanya JDT punya player, oh pai. Boleh sebut seorang-seorang. Kedah punya player,
seorang-seorang kita boleh sebut. Ni sahabat Nabi yang nama dia Abu Hurairah, yang kita duk rajin sangat dengar nama dia ni. Kadang-kadang riwayat hidup dia pun kita tak apa tahu. Yang kata Abu Hurairah ni, tuan-tuan muslimin muslimat, nama betul dia apa, nama Islam dia apa. Abu Hurairah ni nama gelaran Nabi bagi. Nama Islam dia pun kita tak apa nak cak. Tak percaya, aci tutup pintu sekali lagi. Lepas mayang isyak, aku tunggu di pintu. Siapa boleh bagi tahu nama Abu Hurairah, boleh balik. Boleh buat begitu tak? Memang jemaah pematang berangan malam ni pakat-pakat tak balik belakang. Kita tanya, tak mau balik ke? Tak ustaz, saya memang niat nak iktikaf malam ni, nak buat qiyamul lail di masjid ni. Pasal apa? Pasal tak tahu. Dah biasalah. Sebab tu kata gunanya mengaji. Ini tuan-tuan, manfaat ilmu. Daripada kita tak reti pada reti, daripada kita tak tahu pada tahu, daripada kita duduk dalam gelap pada duduk dalam terang. Tu guna mengaji. Mengaji prime time, waktu perdana duduk di masjid. Ni waktu perdana bainal maghrib wal isya. Di antara waktu maghrib dan waktu isya itu waktu perdana untuk kita menuntut ilmu. Tapi ramai mana manusia yang waktu perdana ni dia gunakan untuk mengaji dengan buletin utama. Berapa ramai manusia yang waktu perdana ni dia gunakan untuk mengaji dengan drama-drama TV. Duk melangut depan TV, satu apa pun tak boleh. Daripada dia duduk depan TV, baik dia main mengaji, mudah-mudahan dia dapat ilmu. Tuan-tuan, balik boleh cerita ke anak-anak ni tentang Islam, tentang sahabat Nabi, tentang sirah Nabi. Kita rajin dengar nama Abu Hurairah. Bila kita reti tentang sejarah hidup dia, lepas ni kalau kita dengar ustaz duk baca an Abu Hurairah, kita boleh imagine, kita boleh bayang dah, oh Abu Hurairah lagu ni cerita dia, aku bisa dengar ustaz cerita. Hak tu sebenarnya kita nak menghayati. Tuan-tuan muslimin muslimat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, dia riwayat hadis ni, dia di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia riwayat 5,374 hadis. 5,374 hadis. Dekat-dekat 5,400 hadis. Punya banyaknya hadis dia ingat. Dia dengar daripada Nabi, dia ingat hadis tu. Banyak sungguh, 5,000. Kita bukan 5,000. Satu hadis pun silap baca. Duk baca hadis man ra'a minkum munkaran, tapi dia perhabis dengan lam yalid wa lam yulad. Dia pergi campur aduk habis. Ni kita ni, memory card kita ni, dia punya gig tu kecil, 4 gig je. Lepas tu virus pula berlambak. Abu Hurairah memory card dia besar, 42 gig. Virus satu pun tak ada. Maka ingatan dia hebat. 5,374 hadis dia riwayat. Dalam berapa tahun masa dia guna untuk riwayat banyak ni punya hadis? 3 tahun. Tuan-tuan muslimin muslimat, Abu Hurairah 3 tahun sahaja masa yang dia dan duduk dengan Nabi. Dia masuk Islam tahun ke-7 selepas daripada hijrah ni. Yang kata kita duk dengar Abu Hurairah ni cerita dia sedikit sebanyak secara ringkas sebelum nak masuk insya' sekali lagi. Dia duduk dengan Nabi ni, masa yang dia spend dengan Nabi 3 tahun lebih. Dia masuk Islam tahun ke-7 selepas daripada penghijrahan Nabi ke Madinah. Nabi wafat pada tahun ke-10. Ada riwayat kata tahun ke-11. Lebih kurang 3 tahun lebih ya, Abu Hurairah dia duduk dengan Nabi. Tapi dalam masa 3 tahun tu tuan-tuan muslimin muslimat, 5,000 hadis lebih yang dia riwayat. Punya manfaatnya masa tu pada dia. Dalam masa 3 tahun, Allahu Akbar tuan-tuan. Dia pula bukan orang Madinah. Dia main tu daripada Yaman tu. Yang kata Abu Hurairah ni dia orang Yaman. Dia main berhijrah pergi ke Madinah sebelum dia masuk Islam lagi. Dia main dengan mak dia. Ayah dia mati waktu dia kecil-kecil. Dia pergi duduk di Madinah. Dia duduk tengok satu orang manusia yang begitu baik akhlak dia. Dia tak masuk Islam lagi. Dia tengok manusia ni baik akhlak, orang sanjung, low profile, begitu bagus, tak tinggi diri. Daripada jauh dia duduk tengok, rupanya itu Muhammad. Duduk nyorok belakang tiang, duduk ikut Nabi daripada jauh. Tengok kelaku Nabi. Sampai satu tahap tuan-tuan muslimin muslimat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dia nak masuk Islam. Dia pergi di Masjid Nabawi, dia duduk tunggu Nabi SAW, dia nak masuk Islam.
Nabi tak ada, Nabi keluar pergi perang Khaybar. Tunggu sampai Nabi balik. Bila Nabi balik, dia mengucap di hadapan Nabi, dia masuk Islam depan Nabi. Yang kata Abu Hurairah ni, tahun 7 Hijrah. Tahun ke-7 selepas Hijrah. Tuan-tuan muslimin muslimat, apabila dia masuk Islam di hadapan Nabi, Nabi tanya dekat dia, nama hang ni apa ni? Dia kata, nama aku Abdul Syams, hamba matahari. Ni kebiasaan orang-orang di zaman Nabi SAW yang belum lagi Islam. Mereka biasa menggunakan perkataan nama ni. Mereka suka bubuh Abdun. Abdun tu hamba. Jadi mereka suka bubuh nama benda. Abdul Syams, Abdul Ka'bah, Abdul Rahman bin Auf. Nama sebelum Islam dia. Banyaklah tuan-tuan. Abdul Qamar, hamba bulan. Dia tak ada hamba dacing, tak ada. Hamba bulan. Mana ada. Jangan marah, seling sikit. Tak tu nak marah ke? Tak, tuan-tuan muslim-muslimat ni. Nama Abu Hurairah sebelum Islam Abdul Syams. Bila dia bagi tahu dekat Nabi, nama saya Abdul Syams, Nabi dengar, Nabi kata, tak mau. Nama tu tak elok, kita tukar nama lain. Nabi bagi dekat dia nama apa? Nama Islam, Abu Hurairah. Abdul Rahman bin Sakhar. Tu nama Islam. Ingat baik-baik. Nama sebelum Islam Abdul Syams, nama selepas Islam Abdul Rahman. Jadi bila dia masuk Islam, tuan-tuan muslimin muslimat, dia ni duduk dengan mak dia, mak kandung dia. Dia pun balik dalam keadaan suka hati. Dia pun bagi tahu dekat mak dia, wahai ibuku, akulah ni mengikut agama Muhammad. Mak dia bila dengar, mak dia naik angin, hantu kat limah terus jadi. Marah sungguh mak dia ni, kenapa kamu mengikut agama Muhammad? Bukankah kita sudah ada agama nenek moyang kita? Marah dia pada Abu Hurairah melibatkan baginda Nabi SAW. Dia marah dekat anak dia, tapi dia sumpah seranah Nabi. Abu Hurairah tak tahan dengar, lari balik pergi dekat Nabi. Ya Rasulullah, aku sedih ya Rasulullah. Bila aku balik rumah, ibuku sendiri memarahi aku kerana aku memeluk Islam. Yang lebih aku sedih, bukan dia pasal dia marah ke aku, tapi dia maki hamun hang. Dia sumpah seranah kamu ya Rasulullah. Tolonglah ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam, ibuku belum Islam. Kalau kata di akhirat esok aku masuk syurga, aku tak sanggup nak tengok ibuku tersiksa dalam api neraka. Tolonglah ya Rasulullah, doakan kepada ibuku sekali supaya dia mendapat taufik dan hidayah masuk Islam sekali dengan aku. Tuan-tuan, Nabi angkat tangan on the spot. Nabi doa dekat mak pada Abu Hurairah. Ni pendek cerita ni, tak mau dia nak bagi faham ya. Nabi tadah tangan ni, Nabi doa, ya Allah, bagilah taufik hidayah pada mak Abu Hurairah ni. Tuan-tuan, Abu Hurairah pun balik. Balik kali kedua ni tuan-tuan, dalam keadaan duk prepare dah ni, takut-takut kena beletiak lagi. Sampai di rumah, ketuk pintu, tak buka. Lama mak dia ambil masa nak buka pintu. Bila mak dia buka pintu, mak dia mengucap 2 kalimah syahadah, Allahu Akbar. Lari pula Abu Hurairah pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, doamu dimakbulkan oleh Allah. On the spot, tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi 2 beranak masuk Islam, Abu Hurairah yang kita duduk cerita ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, yang kata Abu Hurairah ni, dia duduk dengan Nabi ni 3 tahun. Jadi tang mana Nabi pi, tang situlah dia ada. Melainkan bila mana Nabi balik rumah, bila mana Nabi tidur, ya dia tak ada. Tang lain semua dia ada. Anak murid Nabi. Ingatan dia ni macam mesin photostat. Apa yang Nabi sebut, dia ingat. Apa yang Nabi sebut, dia ingat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, satu ketika dia tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, aku bila duduk dalam majlis kamu ya Rasulullah, Aku ingat apa yang kamu sebut, tapi bila aku balik di rumah, aku tengok anak aku tengok bini aku, dia lupa sikit ya Rasulullah. Nak buat lagu mana ya Rasulullah? Aku tak mau ingatan aku hilang. Apa yang hang ajar ni aku tak mau hilang. Dia mengadu, dia mengacum dekat Nabi, bagilah satu petua ya Rasulullah supaya ingatan aku ni kuat. Aku pergi mana-mana pun aku teringat. Tuan-tuan, Abu Hurairah ni dia orang susah. Dia orang susah. Jadi dia main mengaji dengan Nabi. Tak ada pen, tak ada kitab. Lebih kurang tuan-tuan lah. Jangan marah. Tapi dia orang susah. Dia tak ada duit nak beli buku, tak ada duit nak beli pen. Rokok lagi-lagi lah tak ada. Tapi kita nak beli buku nota hak 5 kupang tu tak mampu. Rokok ambil RM15. Hari mampu. Aku geram. Mai masjid, mai surau,
Kunci motor boleh bawa dalam poket, handphone boleh bawa dalam poket, datang pagi beg rokok daun boleh bawa dalam poket, semua boleh bawa. Yang heran, buku nota ni kecil ya, 555 buku 35. Awak tak celui poket baju Melayu kita. Ustaz, baju Melayu tak ada poket, hang selit celah kain pelikat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bila main mengaji kita ingat, tapi ingatan kita ni cerai. Kadang-kadang tak dan keluar pintu masjid, lupa dah. Lupa dah. Hak tu, hak benar lah. Hak bagus sikit, dia keluar jauh pada masjid, dia ingat lagi. Dia duduk di kedai kopi, kena kopi os cawan, rokok daun sebalut, hilang. Hak bagus sikit lagi, dia sampai dah rumah. Dia duduk ingat lagi, sedap cerita Abu Hurairah. Ni baru aku dengar cerita Abu Hurairah cik. Duduk naik motor. Sampai dah rumah, bagi salam, Assalamualaikum. Bini daripada dalam cengih macam dengan gorila. Waalaikumsalam. Terkejut, lupa. Bini tanya, abang Ustaz ni mengaji apa di masjid ni, dengar sampai di rumah ni duk jerakah-jerakah ni. Tak tahu Ustaz tu. Ada pula duk cerita buku nota lah. Apa? Orang cerita punya belambak, dia teringat tentang buku nota tu tuan-tuan. Jangan marah tuan-tuan. Abu Hurairah ni dia susah. Orang susah. Dia mengaji tak ada kitab, tak ada buku. Dia tak mampu beli. Dia ni lepas masuk Islam, dia ni duduk dalam golongan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni siapa dia? Geng mana ni? Ahlus Sufah ni orang-orang yang mai daripada luar Madinah, mai di Madinah, tak ada apa sehelai sepinggang kerana semata-mata nak mengaji dengan Nabi. Tu Ahlus Sufah. Mai pada Yaman, Bahrain, Baghdad, Syam dan sebagainya. Mai duduk di Madinah ni, duduk menumpang, tak ada rumah, tak kaya raya, mai semata-mata nak mengaji. Jadi Ahlus Sufah ni Nabi tempatkan depa ni di satu side, di satu sudut Masjid Nabawi tu. Di Masjid Nabawi ada satu tempat Ahlus Sufah, lebih kurang 70 orang duduk menumpang di situ, duduk tukar baju tang situ, duduk mandi tang situ dan sebagainya. Depa tumpang duduk di masjid. Abu Hurairah sekali dengan depa. Dia susah tuan-tuan. Susah Abu Hurairah ni sampai dia pernah rasa lapar tuan-tuan, sampai berguling-guling atas tanah. Lapar, starving, orang putih panggil starving, kebulung, tak boleh nak makan nasi, duit tak ada. Dia berguling ni, duk mengelupuk atas tanah. Dia kalih konu, kalih tu pasal tak tahan lapar. Sampailah satu ketika dia pergi duduk menerap di tepi jalan laluan orang. Mudah-mudahan bila orang lalu tengok dia duk menerap, sakit, macam duk merekod, macam dengan udang kena bakar tu, kot-kot lah orang tanya, hang lapar ke? Jom ikut kau balik rumah. Kot-kot. Dia buat lagu tu tuan-tuan. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya dia, hang ni pasal apa? Hang okey ke? Tak ajak balik rumah. Anak habang kata, saat lagi bila Nabi lalu, baru Nabi ajak dia balik rumah. Lalu Sayyidina Abu Bakar berlalu macam tu ya. Lalu Sayyidina Umar tanya dia, hang apa habang? Oh ya, okey. Lalu balik lagu tu ya. Tak ajak balik rumah, tak tanya hang lapar ke dak ke apa ke. Bila Nabi SAW lalu, Nabi SAW lalu, Nabi tengok Abu Hurairah duduk dalam keadaan lagu tu, Nabi tahu dah. Nabi kata, Abu Hurairah, jom ikut aku balik. Abu Hurairah ikut belakang. Sampai di rumah, Nabi ambil semangkuk susu laban. Semangkuk susu, Nabi kata, Abu Hurairah, aku tahu hang lapar, hang ambil susu ni, hang minum. Padahal itulah semangkuk susu yang ada untuk Nabi dan keluarga Nabi. Tapi oleh kerana sahabat lapar, Nabi ambil dulu susu tu, Nabi suruh dia minum dulu. Abu Hurairah pun kata, aku tak mampu ya Rasulullah nak minum, ini kepunyaan kamu. Kalau aku minum, kamu nak minum apa? Nabi kata, hang minum sudahlah, cukup. Tak apalah ya Rasulullah. Kalau hang tak mau minum, hang pergi panggil geng-geng Ahlus Sufah, hang mai rumah aku, suruh mereka pakat minum semua. Dia pergi panggil tuan-tuan, lebih kurang 70 orang, susu semangkuk. Sepakat minum seorang-seorang tuan-tuan, bukan seorang seteguk. Minum sampai kenyang ni, kenyang, pasing sebelah, hak sebelah, belahak pula, bagi sebelah lagi. Pusing, 70 orang. Tinggallah 2 orang yang tak minum, Nabi SAW dengan Abu Hurairah. Ni mukjizat baginda Nabi ni. Hak tu baru satu. Bila minum tuan-tuan, tinggal 2 orang, Nabi pun suruh Abu Hurairah, lah ni hang minum pula. Minum sampai kenyang. Abu Hurairah pun minum sampai kenyang. Ada lagi susu tersebut. Allahu Akbar. Kan bisa kita dengar cerita dalam satu perang, Nabi turut serta, baju Nabi terselak, orang nampak ada ketui batu, 2 ketui, Nabi ikat di perut. Sahabat tanya, ya Rasulullah, awak sampai tara ni ke?
Hang ni satu orang Nabi, satu orang yang begitu hebat. Sampai tahun ni ke hang lapak ya Rasulullah? Bisik kat telinga ya Rasulullah, sat lagi jumpa rumah saya, adalah makanan sikit, habuan kamu ya Rasulullah. Jangan duk abang kat orang sudahlah, tak banyak. Nabi bila dengar lagu tu, Nabi buat pengumuman tu dekat sahabat-sahabat lain. Ni, sat lagi jom kita pergi rumah kawan ni, dia nak jamu kita makan. Oh, kawan-kawan lain tuan-tuan tengah lapak lah. Pakat pi meneru tuan-tuan. Hak ajak mula-mula ni pening kepala dah. Kata pi ni lagu mana ni? Ada nak cukup ni. Tuan-tuan, cukup makanan tu. Allahu Akbar. Seorang dapat makan ni mukjizat Nabi. Kalau kita pi tu kita ni bukan sentiasa lapar, kita sentiasa kenyang. Pasal mentega darah berlambak. Pagi balas, tengah hari, tak dan tengah hari balas dah. Tak masuk petang lagi bubuh pula ni kita yang kata orang Melayu ni makan cukup banyaknya tuan-tuan. Semua jenis makanan kita pediah. Hak India kita balas tosai, roti canai, tandoori, hak tu belah pagi. Mai belah tengah hari nasi kandang. Allahu Akbar. Petang yang taufu, hak Cina pula. Char kway teow. Allahu Akbar. Mai tang ujung nak maghrib sikit tuan-tuan muslimin muslimat. Tak puas hati lagi, tom yam pula. Hak siam tu. Ni kita, uniknya orang Melayu ni, semua jenis makanan dia makan. Tolak kayu, tolak batu ya. Hak lain, jangan duk tak pantang lepa. Punya banyaknya kita makan ni, kita tidak mengikut sunnah Nabi, sunnah lapak ni. Nabi sentiasa berlapak, sahabat Nabi sentiasa berlapak. Kita sentiasa kenyang. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslim-muslimat. Tu, yang kata Abu Hurairah tu. Jadi nak cerita hak saat ni dia mengaji tu, dia mengaji dengan Nabi. Dalam sebuah hadis tuan-tuan, dia mengadu dekat Nabi, aku ada lupa sikit lah ya Rasulullah. Habis tu nak buat ke mana ya Rasulullah? Nabi bagi kat dia satu petua. Nabi kata, hang lepas ni kalau hang main mengaji, tapi Nabi tak cakap kedah lah, Nabi sebut dalam hadis benda ni, kita cerita. Lepas ni kalau hang mengaji, hamparkan redha, hamparkan selendang di hadapan kamu. Ni, Nabi suruh hampak selendang. Jadi bila aku duduk mengajar, habis mengajar, hang tutup selendang tersebut, rapatkan selendang tersebut di dada kamu. Nescaya kamu tidak akan lupa satu pun apa yang aku sebut. Lam yansa syai'an sami'ah. Hang takkan lupa apa yang aku sebut. Abu Hurairah start pada tu, dia buat lagu tu tuan-tuan. Bukti dia, apabila Nabi SAW wafat, Abu Hurairah ni nama dia terkenal sebagai satu orang yang alim, sebagai satu orang yang kuat ingatan. Zaman Khalifah Malik bin Marwan ni khalifah, presiden lah Khilafah Islamiyah pada ketika itu. Bila dengar dekat dia kata Abu Hurairah ni orang hebat, dia panggil main mengadap. Depa cerita kat aku, hang ni kuat ingatan. Hang cuba sebut Zat, hang cuba baca Zat hadis Nabi yang hang duk hafal selama ni. Abu Hurairah baca satu persatu, 1000 hadis dia baca di hadapan khalifah. Rupanya dia tak baca saja, belakang khalifah ada setiausaha duk tulis, duk salin ni hadis. Yang keluar daripada mulut Abu Hurairah disalin 1000 hadis. Habis selesai baca, balik tahun depan, panggil balik tahun depan. Panggil main mengadap, okey hang baca balik macam mana hang baca tahun lepas. Abu Hurairah pembaca balik tuan-tuan, yang setiausaha duduk di belakang ni duduk tengok satu huruf tak jatuh. Tu kata Abu Hurairah, ingatan kuat. Abad tu kita kalau hak jenis malas nak beli buku, malas nak beli nota, buku nota kan. Balik di rumah tak kipi lah proses almari, kau ada napkin anak ke apa kan, buat main lah masjid. Payah nak bawa buku, bawa kain. Orang mengajar, hampak, jangan marah. Ni sungguh. Ni tolonglah ubah, belilah. Allahu Akbar. Benda lain kita boleh bawa tuan-tuan. Tak lari, tak rugi, tak miskin, tak muflis, tak bankrupt Ada 5 rupang. Manfaat besar tuan-tuan. Kita cepat lupa. Bila kita tulis, kita tambat ilmu tu dengan pen dan buku tu. Bukti dia, bila kita lupa, senang-senang ada masa, oh ni cerita dia. Bila kita baca tuan-tuan, ingat balik tak? Ingat tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni kalau tak tulis, nak cerita mana atas hari tu Ustaz kata betul. Aku perasan dia main kod-kod aku tu. Tu yang haru biru-biru. Ni tuan-tuan, boleh buat lagu tu. Lepas ni main hampak kain, habis orang mengajar, ambil kain tu peluk rapat di dada ni. Tapi beli buku lah senang tuan-tuan muslimat.
Nak habaq kata Abu Hurairah ni punya kuat ingatan dia, sampailah tara tu dia orang susah tuan-tuan masuk dalam golongan ahlu sufah. Jadi dia waktu duduk di Madinah ni tuan-tuan muslimat, dia kerja satu pekerjaan siram pokok kurma dengan satu orang tokek majikan orang Ansar. Tokek dia orang kaya, ada ladang kurma, ada macam-macam perniagaan, ada empire, businessman. Majikan dia ni, dia kerja dengan kawan tu, gaji tak seberapa, cukup untuk makan dia. Tetapi oleh kerana kebaikan dia, akhlak dia yang elok, dia nak murid Nabi, dia tunjuk ke contoh yang baik. Lama-lama majikan jatuh hati. Kebetulan majikan pula ada anak perempuan, bagi menikah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah mula-mula susah, papa kedana, hidup menumpang di tepi Masjid Nabawi, tuan-tuan muslimin muslimat, akhirnya jadi orang kaya. Pasal apa? Dia menikah dengan anak tokek dia. Tokek berkenan, ambil anak aku, nikah dengan dia. Jadi orang kaya, tuan-tuan muslimin muslimat. Oi, banyaklah kalau nak cerita pasal Abu Hurairah tuan-tuan ni. Tapi kita stop dekat tu dulu. Pasal kita nak cerita satu hadis yang Nabi sebut dalam yang bakal berlaku pada akhir-akhir zaman ni. Beberapa tanda yang kita sendiri tengok lah ni. Nak habaq betul tak betulnya Nabi SAW tu sadaqa Rasulullah SAW. Nabi sebut 1400 tahun lebih dah. Lah ni satu persatu tanda-tanda tu kita tengok. Tanda akhir zaman. Ada banyak, tapi dalam hadis ni Nabi sebut 3. Yang pertama kata Nabi, la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat, tidak akan berlakunya hari kiamat ini hatta sehinggalah yafidul mal. Hampa akan tengok harta benda melimpah ruh. Lah ni harta benda tuan-tuan, Allahu Akbar, melimpah ruh sungguh. Sampai membaziak pula kita ni. Tuan-tuan, buat kenuri kahwin anak sampai 3 juta. Buat natang apa? Kenuri sampai 3 juta ni. 3 juta makan harimau ke seorang sekok ni. Tuan-tuan, tak makan nasi sepinggan tu, tapi 3 juta habis. 3 juta tu pula digunakan untuk buat benda-benda yang diharamkan di dalam Islam. Contohnya buat pelamin sampai ratus ribu. Dengan pakaian tidak menutup aurat. Panggil pula artis duk main menyanyi, terkinja-kinja sopa dengan monyet lagi. Ni benda yang mengundang kemurkaan Allah, tuan-tuan muslimin muslimat. Melimpah ruahnya harta kita ni. Buat makan-makan ni sampai membaziak tuan-tuan. Tuk-tuk Arab mu. Depa bubuh dalam gambar tuan-tuan, makan bukan dalam pinggan ni, makan dalam takung besar. Kambing seorang sekok. Allahu Akbar. Nasi ni bertimbun macam pasiak satu elo. Makan ada 3-4 mulut. Hak lebih tu bawa main lori, jet botol lori, pi buang tengah padang pasiak, sopa tuang tanah. Tu nasi tuan-tuan. Punya banyaknya harta sampai kita ni membaziak. Membaziak ni anak-anak setan. Nombor plate. Jangan marah orang GPJ. Aku bukan nak sebut tangkok nombor plate tu. Aku nak sebut nombor plate-nya pasal ratus ribu kita sanggup habis. Tak apalah, tu duit masing-masing. Tak ada masalah. Cuma nak habaqkan ke bagus ratus ribu tersebut kamu bagi pada anak-anak yatim. Kamu bantu mahat takfiz. Kamu bantu surau dan masjid yang memerlukan dana untuk mengimarahkan tempat mereka. Daripada pergi letak di satu tempat yang Allahu Akbar, tak ada manfaat pun, kepuasan diri sendiri ya. Kalau takat 300-400 tak ada masalah tuan-tuan. Ni ratus ribu. Pada depa benda tu sikit. Kita hak susah, hak duk kena bayar road tax, hak kena minyak mahal, hak duk kena bayar tol, hak duk nak kena GST pula ni. Kita berasa benda tu banyak. Pasal pendapatan kita kurang. Maka nak habaq, itu salah satu tanda berleluasanya tuan-tuan muslimat membaziak kita ni. Sambut tahun baru, bunga api 2-300 ribu. Jangan marah tuan-tuan, ni benda kena tegur. Aku bukan takut. Tuan-tuan, benda ni kena sebut. Baziak sampai 100-200 ribu semata-mata untuk bunga api yang bila tembak tinggal azab ya. Allahu Akbar. Bunga api ni main makruh. Kalau kita main saja-saja. Hukum makruh ni kalau kita beli main anak-anak. Adik ambil satu, abah pegang satu. Itu makruh. Orang panggil campur bodoh. Yang kedua, hukum main bunga api ni haram kalau membaziak sebegitu rupa.
Sudahlah sambut tu pula tak ada pun dalam Islam. Islam tak suruh sambut tahun baru Masihi, tak ada. Tu dia. Aku tak tahu jin main lampu dah. Ada SB bah. Tuan-tuan muslimin muslimat, dah kita nak bagi tahu. Yang pertama, tanda yang Nabi sebut harta benda melimpah ruah ni memang berlaku lah ni, kita dapat tengok terang nyata sungguh lah. Banyak lagi lah contoh-contoh lain tuan-tuan muslimin muslimat, harta benda melimpah ruah ni. Kalau tak di Malaysia, di serata dunia tuan-tuan kita dapat tengok pembaziran yang begitu hebat berlaku lah ni. Nak membenarkan apa yang Nabi sebut ni, tanda yang pertama. Mikrofon bunyi no? Baik, yang kedua Nabi sebut dalam hadis ni, wa tazharal fitan. Fitnah itu berleluasa, terzahirnya fitnah itu begitu terang menerang. Fitnah lah ni. Tuan-tuan, kita tengok lah ni fitnah zahir lagi. Allahu Akbar. Keliling kita ni fitnah belaka. Fitnah ni dua. Yang pertama, fitnah melalui lisan kita ni. Kita tuduh orang, kita tohmah orang, kita fitnah orang satu benda yang dia tak buat sampai dia mendapat malu, dia dapat aib, dia dihukum atas tuduhan kita. Tu fitnah melalui mulut. Yang Allah Ta'ala sebut asyaddu minal qatlu, lebih teruk daripada bunuh, besar dosa dia, lebih hebat daripada membunuh lagi. Yang kata fitnah ni. Tu satu fitnah daripada mulut. Berat tak berat fitnah ni tuan-tuan muslimin muslimat? Akibat daripada fitnah ni tuan-tuan, orang boleh dihukum teruk. Orang mendapat malu yang begitu hebat. Terduduk orang tu tuan-tuan bila kena fitnah ni. Bukankah kalau kita tengok sirah Nabi SAW, apa yang berlaku pada sahabat Nabi Sayyidina Uthman bin Affan tahun 35 Hijrah, dia dibunuh dengan begitu kejam akibat daripada fitnah. Yang peristiwa tersebut orang panggil fitnatul kubra. Fitnah yang besar atas Sayyidina Uthman bin Affan ni tuan-tuan, sampai dia kena bunuh. Satu orang manusia yang kita kenal peribadi melalui hadis-hadis tuan-tuan, satu orang manusia yang lembut. Cakap ni lembut, soft spoken. Kalau orang putih dia panggil soft spoken. Cakap jenis lembut, peribadi mulia, sopan santun, raja manusia, tak mau pertumpahan darah, tak suka pada peperangan, suka kalau ada masalah duduk satu table face to face, negotiate elok-elok, sembang elok-elok. Hang tak puas hati tak mana, kita nanti ubah. Tu Sayyidina Uthman bin Affan punya baik sampai tara tu orang fitnah dia sampai dia kena bunuh. Punya lembut cakap tara tu tuan-tuan muslimat, orang ambil kesempatan atas kebaikan dia. Dia ni cakap lembut tuan-tuan. Cakap lembut ni kita nak tengok ada orang-orang yang jenis cakap lembut ni. Antara dia kalau kita nak tengok hak law ni jenis duk cakap lembut, Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah Persekutuan. Tuan-tuan bisa dengar ceramah dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah, kita insya-Allah pada hari ini akan menyambung kembali pengajian kitab kita. Tuan-tuan, sampai tara tu punya lembut. Dr. Zahzan Muhammad, tuan-tuan tak bisa dengar kuliah tafsir dia. Begitu standardized percakapan dia, tak ada tinggi suara dan sebagainya. Saya tak boleh. Tara duk tinggi lagu ni pun lena berlambak. Kalau pelan lagu tu menerak tu. Ni contoh-contoh orang hak percakapan dia lembut. Sampai kadang-kadang kita duk fikir ni, hoi, 2 kali ni. Kita kadang-kadang sampai duk fikir tuan-tuan muslimat, depa ni kalau marah ni lagu mana tuan-tuan? Yang kata Dr. Zulkifli Al-Bakri punya lembut percakapan dia. Tara tu pun kita tengok cakap lembut dah. Sayyidina Uthman bin Affan 10 kali ganda lembut lagi daripada tu. Tapi tuan-tuan, akibat fitnah yang Nabi sebut dalam hadis ni akan terzahir nyata, terang menerang, fitnah akan berlaku. Akibat fitnah dia dibunuh dengan kejam. Tahun 35 Hijrah, Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh dalam rumah dia sendiri. Setelah fitnah ditohmah di serata negara, pi Madinah cerita fitnah. Ni gerakan Abdullah bin Sabah ni, pemula Syiah dan sebagainya ni. Nak cari pengaruh, pi cerita fitnah di Madinah, orang tak apa nak percaya. Cerita di Mekah, tak apa nak percaya. Keluar pi di Mesir tu, nak cari pengaruh. Cerita fitnah
tuduh Sayyidina Osman ni mengamalkan pemerintahan kuku besi, mengamalkan pemerintahan kroni, anak beranak saja dia bagi kerja, hak lain tak dapat. Akhirnya ramailah yang mengikut puak pemberontak ni. Balik pergi ke Madinah tuan-tuan, kepung rumah Sayyidina Osman lebih kurang sebulan kepung. Yang kata jahatnya buat ni akibat daripada fitnah, orang termakan dengan fitnah, orang terikut. Kepung rumah Sayyidina Osman, nak serang Sayyidina Osman, nak paksa suruh turun daripada jawatan khalifah tahun 35 Hijrah. Tak boleh nak serang pasal apa? Pasal di rumah Sayyidina Osman ada beberapa orang sahabat besar Nabi yang duk jadi bodyguard, yang duk jadi bonzer, yang duk jadi pengawal keselamatan, menjaga keselamatan khalifah. Antara sahabat-sahabat yang duk jaga keselamatan Sayyidina Osman bin Affan, yang pertama Talhah bin Ubaidillah. Yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam, manusia ataupun sahabat yang Nabi SAW endorse. Nabi sahkan. Kalau hampa nak tahu siapa PA aku, siapa orang kuat aku, my right hand man ni siapa? Ni dia, Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia ni orang kuat aku, orang kanan aku. Kan dalam sebuah hadis Nabi ada sebut likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi yang diutuskan oleh Allah ni ada pembantu. Dan kata Nabi, pembantu aku wa hawariya. Pembantu aku Az-Zubair bin Al-Awwam. Ni dia, Zubair bin Al-Awwam. Ni satu pengesahan, satu pengiktirafan daripada baginda Nabi kepada Zubair bin Al-Awwam. Dia salah seorang sahabat yang duk tunggu di rumah Sayyidina Osman ketika rumah Sayyidina Osman dikepung. Seorang lagi yang duk tunggu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah duduk sekali di rumah Sayyidina Osman, duk jaga keselamatan ni. Jangan duk gelap kerak sangat ni, jangan duk blackout kerak sangat ni. Lagi salah kira undi. Abu Hurairah salah seorang yang duk tunggu di rumah Sayyidina Osman tu, takut depa apa-apakan khalifah. Bila dah lama sangat, Sayyidina Osman ni dia bagus tuan-tuan. Dia satu orang yang Allahu Akbar, pemaaf, pemalu, baik sungguh. Dia kata hampa ni duk rumah aku ni lama dah. Hampa pergi baliklah rumah masing-masing, tengok anak bini hampa belakang ni. Lama dah hampa duduk rumah aku. Hampa jangan risau, tak ada apa-apa akan berlaku kat aku. Kalau ada pun, kalau depa mai pecah masuk rumah aku pun, aku nanti cakap dengan depa elok-elok, duduk elok-elok, tanya hang tak puas hati tang mana, aku nanti nego elok-elok. Hampa jangan risau, hampa pergi balik. Lama sangat duduk. Sayyidina Osman ni sampai kesian. Talhah balik, Az-Zubair balik, Abu Hurairah balik, tapi tak balik rumah. Yang kata Abu Hurairah, kita baca cerita pasal dia Tazak ni, dia tak balik rumah. Dia pergi ketuk pintu rumah orang Ansar, orang Islam Ansar, tuan-tuan muslimin muslimat, ketuk pintu, angkat geng. Lebih kurang 700 orang Abu Hurairah bawa pergi rumah Sayyidina Osman untuk mempertahankan Sayyidina Osman. Bila Sayyidina Osman buka tingkap tengok, apa ramai ingat ni? Abu Hurairah kata, ni Ansarullah, aku bawa mereka ni mai untuk mempertahankan kamu wahai khalifah. Sayyidina Osman kata, hampa pergi balik belakang. Jangan risau pasal aku. Kalau apa pun berlaku pada aku hari ini, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Pergi balik belakang. Ni tuan-tuan, Sayyidina Osman. Akhirnya rumah dia kena serbu. Dia ditikam bertubi-tubi dalam keadaan dia berpuasa. Sayyidina Osman ni bunuh akibat fitnah. Duk tengah puasa, duk tengah baca Quran, dibunuh dengan begitu kejam, ditikam, ditakik dengan pedang dan sebagainya. Keluar isteri Sayyidina Osman, Na'ilah. Keluar isteri dia, tengok Allah, suamiku kena teruk. Dia pi mempertahankan suami. Bila orang nak takik suami dia, dia tahan dengan tangan ni, putus jari, sepuntung jatuh atas lantai. Ni isteri salihah. Allahu Akbar tuan-tuan. Syahid kedua-duanya dalam kediaman rasmi waktu menjadi khalifah. Bila mati Sayyidina Osman ni tuan-tuan, mula timbul fitnah yang lebih besar dalam dunia Islam. Umat Islam berpecah, jadi berpuak-puak, saling menyalahkan satu sama lain. Ni akibat fitnah, akibat adu domba, akibat laga-laga daripada puak-puak pemberontak yang bertanggungjawab bunuh Sayyidina Osman ni. Sebab tu setahun selepas pembunuhan Sayyidina Osman tahun 36 Hijrah, berlaku satu perang antara umat Islam. Pihak siapa? Pihak Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Nabi, dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, menantu Nabi. Perang dua ni tahun 36 Hijrah. Perang apa orang panggil? Alhamdulillah. Rajin mengaji, dia tahu perang Jamal. Bukan duduk menyanyi lagu Azurau. Hak tu
penyanyi. Ni perang Jamal. Jamal ni makna dia unta. Jangan marah orang nama Jamal. Nombor satu makna dia unta. Nombor dua, adakah? Dah. Jamal ni makna dia satu unta, tapi yang tu tak dia guna pakai. Yang popular dia guna Jamal ni maksud dia handsome, segak, comel, cantik, lawa. Betul. Orang nama Jamal segak. Kita counter balik, jangan risau. I'll back up you. Tak sungguh tuan-tuan. Waktu perang tu, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia duduk di atas unta. Unta ni dalam bahasa Arab dia panggil yang masyhur ibil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah Ta'ala cerita pasal penciptaan unta yang hebat. Tu ibil. Tuan-tuan jangan duk kata patah balik mic kita baru pada muka. Nah, habaq ni perang Jamal tahun 36 Hijrah antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pasal apa berlaku perang ni? Pasal tak puas hati antara sahabat ke? Tak. Berlakunya perang ni akibat salah faham, salah ijtihad para sahabat, dan juga laga-laga daripada pihak orang tengah tu duk melaga antara satu sama lain. Berlaku pula dalam keadaan yang tergesa-gesa, waktu tengah duk gelap dan sebagainya. Tak dan nak tabayun, tak dan nak cek, tak dan nak selidik ni betul tak betul. Tu tahun 36 Hijrah, 1000 orang Islam syahid. Masuk tahun 37 Hijrah. Lagi satu perang yang lebih hebat, yang lebih besar daripada perang Jamal berlaku. Perang Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lebih ramai dan lebih ramai yang syahid. Antara yang syahid dalam perang tersebut Ammar bin Yasir. Kita mengaji dah tuan-tuan, Ammar bin Yasir ni dia duduk di pihak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka ini juga hujah yang digunakan oleh puak-puak Syiah untuk mengkafirkan para sahabat yang lawan Sayyidina Ali. Pasal dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW waktu duduk bina Masjid Nabawi, Nabi pernah puji Ammar bin Yasir ni. Nabi duk tengok dalam hadis, kata Nabi, aku tengok sahabat-sahabat ni duk angkat kat batu bata ni seorang seketui. Tapi seorang ni dia angkat dua ketui. Siapa? Ammar bin Yasir. Labinatal labina. Seorang seketui bata. Tapi Ammar bin Yasir dua ketui. Maka Nabi pergi dekat Ammar, Nabi sapu debu di muka dia ni. Nabi panggil sahabat, wahai Ammar, ni hangpa nak tahu, dia ni nama dia Ammar bin Yasir. Kesian dekat dia. Taqtuluhu fi'atul baghiyah. Nabi kata dia ni nanti dia akan dibunuh oleh puak-puak pemberontak. Ammar bin Yasir terkorban dalam perang Siffin. Ammar bin Yasir duduk di pihak Sayyidina Ali. Maka puak Syiah depa guna hujah ni salah satu untuk mengkafirkan para sahabat yang duk lawan Sayyidina Ali. Muawiyah bin Abi Sufyan juga sahabat Nabi. Dia ni gubernur tuan-tuan. Gubernur waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, dia gubernur. Dia juga sepupu pada Sayyidina Osman. Siapa kita nak kata nak kafirkan para sahabat? Siapa kita nak condemn para sahabat? Perang ni berlaku akibat salah faham, akibat fitnah, bukan sebab bermusuhan antara sahabat. Jangan duk pandai-pandai. Kita duduk ni muka Nabi tak bisa tengok, muka sahabat pun tak bisa tengok. Tiba-tiba kita nak laknat dia. Jangan duk cepat terikut sangat. Sama pun tuan, puak-puak Syiah, mereka bukan terima Abu Hurairah punya hadis. Dia tak terima tuan-tuan. Yang kata Abu Hurairah punya hadis, dia tak terima. Pasal apa tak terima? Mereka anti Abu Hurairah. Kalau tengok hadis an Abu Hurairah, reject terus, tolak terus. Bahkan mereka melaknat Abu Hurairah. Pasal apa tuan? Pasal mereka berdendam dengan Abu Hurairah pada satu ketika. Selepas lama Nabi wafat, waktu Sayyidina Ali naik jadi khalifah. Selesai perang Siffin, tuan-tuan muslimat, Sayyidina Ali masih lagi menjadi khalifah. Selesai perang tu dengan peristiwa tahkim. Panjang cerita dah. Ni kita pendekkan, nak habis dah. 10 minit lagi. Jadi bila selesai tuan-tuan, Sayyidina Ali masih lagi menjadi khalifah. Sayyidina Ali nak lantik Abu Hurairah jadi gubernur Madinah. Abu Hurairah kan kita cerita saat ni dia miskin. Bila dia miskin, dia menikah dengan orang kaya, dia jadi orang hebat. Jadi tuan-tuan, waktu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah jadi khalifah, Sayyidina Umar melantik Abu Hurairah ni jadi gubernur, jadi menteri besar. Sayyidina Umar presiden, Perdana Menteri. Dia lantik Abu Hurairah jadi menteri besar. Di mana? Bahrain. Abu Hurairah hampir duduk di Bahrain, hang jaga asal negeri tu.
dia jadi Gubernur Bahrain. Sampai satu ketika Abu Hurairah pun kena fitnah. Tuduh kata dia ni mengkayakan diri menggunakan wang negara. Macam mana duk ada lah ni. Abu Hurairah ni dituduh sedemikian rupa, sedangkan dia tu orang alim. Berita tuduhan ini sampai di telinga Sayyidina Umar, bos dia. Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar ni dia kena berlaku adil pada rakyat dia. Bila ada aduan, dia kena buat siasatan. Dia panggil Abu Hurairah balik mai di Madinah, tuan-tuan. Tak apa, biar pergi gelap, biar pergi. Jangan lena sudah. Nak habis dah, tuan-tuan. Dia panggil Abu Hurairah balik mai di Madinah. Dia gantung tugas Abu Hurairah sebagai gubernur. Pasal apa? Nak investigate, nak siasat, nak masuk SPRM apa semua tu. Pasal ada kes, ada aduan. Cek, bersih, tuan-tuan. Tak ada. Maka Sayyidina Umar dia kata apa? Lah ni hampirlah sambung kembali tugas hang sebagai gubernur di Bahrain. Abu Hurairah dia kata aku tak mau dah. Aku tak mampu nak tanggung fitnah lagu ni. Nama aku buruk, nama aku tercalar sebagai satu orang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Aku tak mau dah. Aku nak jadi orang biasa. Dia tak mampu nak tanggung, tuan-tuan, fitnah. Yang kata fitnah kita sebut pada watazharal fitnah ni, teruk fitnah ni. Orang kena ni sampai terduduk, seolah-olah kita ikat tangan, kita ikat kaki kawan tu, kita pakai duk bubuh penumbuk seorang sikit. Hak ni bau siku, hak ni bau jet, hak ni bau penerajang. Memanglah kita yang bubuh sedap, orang yang menanggung tu sakit. Fitnah lagu tu. Teruk tak teruk fitnah, berat tak berat fitnah ni, tuan-tuan. Satu murid dia tanya kat tok guru dia, wahai tok guru, depa duk kata fitnah ni teruk berat, lagu mana yang kata teruk ni tok guru? Awak yang besar sangat dosa dah ni, hebat sangat kan fitnah ni. Tok guru dia kata, kalau hang nak tahu fitnah tu teruk tak teruk, ni sekejap lagi lepas hang habis mengaji ni, hang nak balik rumah, hang jangan balik lagi, hang pi di kedai ayam proses, hang minta dekat toki ayam tu bulu-bulu ayam yang dia nak buang, hang ambil dalam segundi, hang bawa naik motor, on the way nak balik rumah, bulu ayam tu hang tabuk kat tengah jalan, on the way nak balik, tabuk bulu ayam tu sampailah habis, hang sampai di rumah. Bila hang sampai di rumah, hang start motor balik, hang pergi kutip balik bulu ayam yang hang tabuk tengah jalan saat-saat ni. Seguni hang tabuk, hang cari balik bagi cukup seguni. Boleh tak? Boleh tak, tuan-tuan? Tak boleh, mustahil, tuan-tuan. Bulu ayam ni ringan, angin tiup melayang. Dia tabuk segundi, dia nak dapat segenggam pun payah. Maka fitnah lagu tu lah. Kita sebarkan fitnah, kita kongsi fitnah, kita cipta fitnah, kongsi pula dengan orang ramai. Tambahlah ni zaman canggih moden pula, dalam masa 5 minit, tuan-tuan muslimin muslimat, fitnah tersebut tersebar merata-rata curuk. Lagu mana kita nak minta maaf pada orang yang kita fitnah tu, tuan-tuan? Lagu mana kita nak minta maaf? Esok di mahsyar, kalut cari, tuan-tuan, Allahu Akbar, 1000 orang terkesan dengan fitnah-fitnah lagu ni. Kita nak minta maaf lagu mana? Di hadapan Allah esok, kita jawablah, tuan-tuan. Tu fitnah melalui mulut tu. Abu Hurairah, tuan-tuan, dia tak mau dah jawatan Gubernur Bahrain. Dia jadi orang biasa, walak pada Sayyidina Umar, jadi orang biasa, jadi pengikut Sayyidina Umar macam biasa, kehidupan macam biasa. Jadi bila zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Umar kena bunuh waktu semayang subuh, dengan siapa bunuh dia? Abu Lulu'ah. Naik Sayyidina Ali jadi pemerintah, naik jadi Sayyidina Ali jadi khalifah. Sayyidina Ali tawarkan sekali lagi jawatan Gubernur Madinah kepada Abu Hurairah. Sayyidina Ali kata, Abu Hurairah, aku nak lantik hang jadi menteri besar di Madinah ni, bumi Rasulullah. Abu Hurairah dia teringat, dia tak mau pisang berbuah 2 kali. Dia kata, aku minta maaf wahai Ali, aku tak mampu nak tanggungjawab berat ni ya Ali. Bagilah pada orang lain. Abu Hurairah tolak tawaran Sayyidina Ali. Jadi bila tolak ni, Syiah marah, tak suka. Lagi Syiah marah bila Muawiyah bin Abi Sufyan naik menjadi khalifah. Lepas Sayyidina Ali, naik anak pada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali, lebih kurang setahun memerintah jadi khalifah. Dia serahkan pemerintahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila naik Muawiyah sekali lagi menawarkan pada Abu Hurairah jawatan Gubernur Madinah. Mula-mula Abu Hurairah tolak, tapi oleh kerana diberi nasihat, dinasihati oleh para sahabat yang lain, mereka kata, Abu Hurairah, tak ada dah orang lain yang layak melainkan hang jadilah gubernur. Abu Hurairah terima tawaran Muawiyah bin Abi Sufyan. Lebih menyakitkan hati puak-puak Syiah. Sebab tu mereka inti. Kita kena reti, tuan-tuan, bab-bab lagu ni. Barulah kemas sikit peluru tu. Kalau pun peluru tu tak hidup, peluru kapok menjadi dah, tembak pun sakit juga. Tak mati tapi sakit. Biar ada sama.
Ni tak kerti apa. Tu yang mudah terpengaruh. Tuan-tuan